Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita dapat lagi bersama-sama menyambung pembelajaran kita, dan insya-Allah pada kali ini kita akan sambung pembelajaran kita sebelum ini dalam bidang fiqh, isu-isu dalam perkahwinan, pembubaran perkahwinan, sambung kepada sebelum ini, video start sebelum ini. Tentang pembubaran perkahwinan, isu melibatkan pembubaran perkahwinan. Kita dah belajar talak, fasakh, khulu', dan insya-Allah hari ini kita masuk yang keempat, iaitu li'an. Kita dah belajar talak, kita dah belajar fasakh, kita dah belajar khulu'. Hari ini insya-Allah kita akan belajar li'an, pembubaran perkahwinan yang keempat. Okey, li'an. Diharap semua pelajar ready bersama dengan buku nota masing-masing, salinglah apa yang patut disalin. Okey, li'an. Li'an, perkataan ini perkataan bahasa Arab, berasal daripada perkataan la'nah. La'ana yal'anu li'an. La'nah itu diambil daripada perkataan la'ana, melaknat. Okey. Apa maksud li'an ini? Maksud li'an ialah sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa 4 orang saksi ataupun menafikan nasab. Okey, li'an ini adalah sumpah. Suami perlu bersumpah dalam kes dia menuduh isterinya berzina. Dalam agama, dalam hukum syariat begini, ya, dalam asalnya hukum syariat beginilah. Dengar dulu, senarionya begini. Dalam agama, zina adalah haram. Zina adalah haram, maka siapa-siapa yang melakukan zina berdosa besar, dan dalam hukuman Islam, orang yang melakukan zina kalau dia sudah berkahwin, dia akan direjam sampai mati. Ataupun kalau dia belum berkahwin, dia akan dirotan, disebat sebanyak 100 kali. Itu zina. Menuduh orang lain berzina, okay? Zina salah, menuduh orang lain berzina pun salah. Kalau kita menuduh orang Islam yang lain melakukan zina, ataupun orang panggil qadhaf, itu juga satu kesalahan dalam agama. Sesiapa yang melakukan qadhaf ini, menuduh orang lain, orang Islam lain melakukan zina tanpa bawa saksi 4 orang lelaki yang adil, maka dalam hukuman Islam dia dikenakan 80 kali sebatan, 80 kali rotan. Okey. Berlaku satu kes zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang suami ini, dia menuduh isteri dia berzina. Okey, dia menuduh isteri dia berzina. Kemudian tuduhan itu didengar oleh para sahabat. Para sahabat pun memberi peringatanlah kepada dia bahawasanya menuduh zina akibatnya kena rotan 80 kali sebat. Maka para sahabat pun mengadu hal ini dengan Rasulullah SAW. Boleh tak ditangkap lelaki ini yang menuduh isteri yang berzina? Okey. Pada waktu itu lelaki tersebut rasa tak puas hati. Dia kata macam mana dia nak cari 4 orang saksi sedangkan dia nampak isteri dia berzina. Dia kata ini satu tidak adil. Okey. Dalam keadaan itu maka turunlah ayat, ia menghendaki mana-mana suami yang menuduh isteri dia berzina, dia tak ada saksi 4 orang, untuk mengelakkan dia daripada hukuman qazaf 80 kali sebat,
dia perlu bersumpah. Dan sumpah itulah yang kita belajar hari ini yang dinamakan sebagai li'an. Jadi kalau suami sudah bersumpah, maka dia tidak dikenakan hukuman 80 kali sebat. Tetapi kalau dia tak mahu bersumpah, dia tidak mahu li'an, maka dia kena 80 kali sebat. Okey. Hukumnya macam mana, apakah hukum li'an ni? Wajib bagi suami berli'an untuk mengelakkan suami daripada hukuman qazaf. Okey, untuk mengelakkan dia kena 80 kali sebat, wajib dia bersumpah li'an. Kalau tidak, dia kena hukuman 80 kali sebat. Caranya macam mana? Okey, caranya li'an ini dilakukan di mahkamah, di mahkamah syariah, di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Panggil kedua-duanya, suami dan isteri, kedua-duanya di hadapan hakim. Yang pertama, suami akan bersumpah di hadapan hakim. Dia kena kata, aku bersaksi bahawa tuduhanku ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama rayaklah nama bini itu nama apa. Dan anak ini, kalau dia tidak mengaku anak, jika isteri ada anak zina dan atau sedang mengandung dan dia tidak iktiraf anak itu, dia kata anak itu anak zina, dia akan sebutlah, dan anak ini ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Itu sumpah suami. Aku bersaksi bahawa tuduhanku ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama dan anak ini ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Okey, sumpah ini, lafaz sumpah ini diulang sebanyak 4 kali. 4 kali lafaz yang sama diulang. Okey, sekiranya isteri ada bersama-sama, kiranya ketika sumpah itu isteri ada bersama-sama, maka suami hendaklah menunjukkan dengan tangan ke arah isteri. Ni, isteri aku ini melakukan zina. Buat 4 kali sumpah. Kemudian, pada kali kelima, selepas 4 kali itu, kali kelima, maka hakim akan memperingatkan kepadanya tentang bahaya berdusta. Jadi, sunat bagi hakim ingatkan kalau apakah bahaya bercakap dusta ini. Okey. Selepas itu suami hendaklah berkata, kalau dia sungguh-sungguh, dia kena kata, sesungguhnya laknat Allah akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Maknanya suami rela terima laknat Allah sekiranya dia ni berdusta. Daripada laknat inilah keluar perkataan li'an. Jadi boleh bayanglah bahawasanya li'an ini ialah suami bersumpah menuduh isteri melakukan zina dan dia tidak ada saksi. Kenapa dia kena bersumpah? Kalau dia tak bersumpah, dia kena hukuman qazaf 80 kali sebat. Dia kenakan hukuman cakap macam berdusta. Okey, siapa-siapa yang dilaknat oleh Allah dalam hukuman Islam, isteri orang yang berzina hukumannya ialah 100 bukan 100, rejam sampai mati. Artinya kalau suami sudah bersumpah li'an, maka isteri sabit melakukan zina dan dia akan dikenakan rejam sampai mati. Sekiranya isteri tidak mengaku melakukan zina dan dia mengatakan bahawa sumpah suaminya adalah bohong, maka isteri juga kena bersumpah.
Jadi maknanya isteri juga kena bersumpah di hadapan hakim menolak tuduhan zina suaminya. Okey. Ubah sikit ni, nota ni salah sikit ni. Cara suami melakukan li'an tu tukar kepada cara isteri melakukan li'an. Cara isteri melakukan li'an, bukan suami. Suami hak tadi lah. Ini isteri. Okey. Isteri melafazkan di hadapan hakim selepas suami berli'an, isteri akan bangun, dia lafazkan di hadapan hakim, aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa, sebut nama suami, okey, orang bahawa ini orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadap aku. Dia kena sebut gitu. Dan lafaz ini diulang sebanyak 4 kali macam yang suami sebut tadi. Okey, isteri pun kena bersumpah juga 4 kali. Dan pada kali kelima, isteri kena menambahkan lagi sumpahnya dengan memasukkan perkataan, kemurkaan Allah akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar. Jika tuduhan suamiku benar, aku akan dapat kemurkaan Allah. Okey. Jadi suami sudah bersumpah, kemudian isteri pun bangun juga bersumpah, masing-masing melakukan li'an. Siapa betul siapa salah, wallahu alam. Okey, siapa betul siapa salah, wallahu alam, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu, dan Allah akan memberi balasan di akhirat lah. Kita setakat dunia dua-dua kena lepaskan. Maknanya suami yang sudah berli'an tak kena 80 kali sebat, dan isteri yang membalas sumpah dengan melakukan li'an juga, dia juga tidak kena hukuman rejam. Okey, tidak kena hukuman rejam. Dan apabila suami isteri ini sudah bersumpah, okey, apabila suami isteri ini sudah bersumpah, okey, dia akan jadi ada kesan dia. Yang pertama, suami isteri tidak boleh rujuk ataupun kahwin selama-lamanya. Okey, dia tidak boleh rujuk ataupun tak boleh kahwin dua-dua tu selama-lamanya. Dia jadi talak tu, talak dikira talak bain, bain kubra, ya. Yang kedua, anak tidak boleh dinasabkan kepada suami. Kalau suami sebut dalam li'an dia, anak ni anak bukan anak dia, maka anak ni tidak boleh dinasabkan kepada suami, maknanya tak boleh dibinkan kepada dia, dan tidak berhak mendapat nafkah. Anak itu tidak berhak mendapat nafkah daripada suami yang meli'an tadi. Dan juga kalau suami ini mati, okey, dia tidak berhak mendapat harta pusaka. Anak itu tidak berhak mendapat harta pusaka sebab yang mati itu dikira bukan ayah dia, sebab ayah dia sudah nafikan. Ini kesan daripada perbuatan li'an, kesan daripada perbuatan li'an. Okey. Itu saja untuk ringkasannya. Kalau kita tengok dalam buku teks lama, dia banyak panjang perbahasannya. Untuk yang kita punya ni, dia peringkaskan. Tapi diharap semua pelajar boleh faham tentang li'an. Okey, ingat lagi, li'an ialah sumpah. Sumpah apabila dalam kes keadaan bahawasanya suami melihat isteri yang berzina dan dia tidak ada saksi 4 orang. Okey, maka untuk melepaskan dia daripada hukuman qazaf, dia kena bersumpah. Sumpahnya macam mana? Dibuat di mahkamah. Okey, lafaz sumpahnya dibaca 4 kali. Okey, mengatakan dia ni tak berdusta. Kemudian kali kelima dia kata dia rela terima laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian isteri juga kena bersumpah kalau dia tidak mahu dikenakan hukuman rejam. Okey, macam sumpah suaminya, dia kata bahawasanya suami dia tu bohong dalam tuduhan zina. Okey, 4 kali. Kemudian kali kelima dia kata dia bersedia menerima kemurkaan daripada Allah SWT. Jadi apabila kedua-duanya bersumpah, kesannya ialah kedua-duanya mesti berpisah. Okey, berpisah daripada perkahwinan, maknanya bercerai, tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh kahwin semula selama-lamanya.
Dan yang kedua, kalau suami sudah bersumpah menafikan anak itu dikira bukan anak dia, maknanya tidak boleh dibinkan kepada dia, dan anak itu tidak dapat nafkah daripada suami tadi. Dan juga kalau suami itu mati, anak itu tidak boleh mendapat harta pusakanya. Jadi Ustaz harap semua pelajar boleh faham tentang li'an. Jadi untuk pembubaran perkahwinan, dia ada 4 saja pembubaran perkahwinan boleh dibuat. Yang pertama talak, kita dah belajar, kemudian fasakh, kemudian khulu', kemudian li'an. Diharap semuanya pelajar. Mana-mana yang tidak jelas boleh tanya boleh WhatsApp ke Ustaz, insya-Allah kita akan perjelaskan sekadar yang Ustaz mampu. Jadi untuk setakat ini, jangan lupa salin maulid elok dalam buku nota, baca dan faham. Okey, kemudian insya-Allah boleh jawab perpisahan. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.